Dari Pusat Konvensyen Universiti Islam Selangor, dibawakan siaran langsung Forum Perdana Ehwal Islam. Jika sesat di hujung jalan, kembalilah ke pangkal jalan. Perjalanan kehidupan ini bukan dinilai di mana dan bagaimana ia bermula. Sebaliknya, di mana dan bagaimana ia berakhir. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampun segala dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Az-Zumar ayat 53. Inilah rangkuman yang akan dibincangkan dalam Asnaf Ar-Riqab menerusi Luka Semalam. Wabak kegelisahan melanda apabila pelbagai penyakit sosial dan krisis moral mula menjalar dalam kehidupan masyarakat. 256 kes pembuangan bayi yang direkodkan oleh polis Diraja Malaysia sepanjang 2020 hingga 2022 tidak boleh dipandang ringan lagi. Kerana isu ini bermula daripada masalah keruntuhan akhlak yang membawa kepada amalan seks luar nikah, penagihan dadah, aktiviti jenayah dan pelbagai lagi kebejatan sosial yang semakin kronik seperti lesbian, gay, biseksual dan transseksual. Segalanya berpunca daripada pengaruh penyimpangan akhlak dalam kalangan masyarakat. Sedangkan indikator kepada kemajuan sesebuah masyarakat dan negara bergantung kepada kekuatan warga yang berilmu, berakhlak mulia serta sentiasa menitik beratkan hubungan sesama manusia dan hubungan dengan Allah yang Maha Esa. Sebagaimana yang disebut dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya dan berurusanlah sesama manusia dengan akhlak yang baik." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana terus memberikan nikmat keamanan di bumi Malaysia ini. Ayuh, pray for Palestine. Kita berdoa dan terus berdoa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara bumi Palestin daripada musuh-musuh yang tidak diundang. Sesungguhnya perjuangan Palestin suatu tempoh yang cukup panjang. Semoganya rakyatnya diberi kekuatan untuk terus berjihad mempertahankan bumi Palestin, khususnya Al-Aqsa. Baiklah, secara langsung pada malam ini pastinya direalisasikan oleh Bank Islam Malaysia Berhad dan dianjurkan oleh Majlis Agama Islam Selangor dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM. Kita mengalulukan kehadiran tetamu kenamaan Yang Berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dan Datin Setia. Selamat datang, Datuk. Bersama-sama juga pada malam ini yang amat dihormati Tan Sri Datuk Sri Abdul Aziz bin Muhammad Yusof, Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, dan peneraju JAKIM yang berbahagia Datuk Haji Hakimah binti Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia serta Dif-Dif Kenamaan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, 3 orang panelis berganding untuk merawat luka semalam. Sebelah kiri saya yang berbahagia Datuk Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Farid Razi bin Abdullah, Naib Chancellor Universiti Islam Selangor, merangkap Timbalan Pengurusi Jawatan Kuasa di Kop Mais. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kembali daripada Timur Tengah kabarnya? Ya, 4.30 tadi touchdown. 4.30 tadi Jadi bau-bau belah Timur Tengah tu masih ada lagi. Bau Jordan. Bau Jordan, ya. Tahniah Datuk. Apapun tahniah juga atas pengiktirafan Universiti Islam Selangor sebagai Naib Chancellor. Apa misi Datuk di hadapan sana? Ya, terima kasih Rizal. Terima kasih kepada
para penonton di rumah sana dan juga kepada hadirin yang saya kasihi sekalian. Mesej saya adalah Universiti Islam Selangor dalam melahirkan generasi yang seimbang emosinya Ya. dalam tuntutan dunia dan akhirat dan menjadi mahasiswa yang kompeten, yang terasuh budi dan pekerti, menjadi khalifah-khalifah Allah Baik. Subhanahu wa taala. Itu tadi misi NAB Chancellor, ya, sangat besar misinya. Ingin melihat produk-produk yang keluar ini yang akhirnya, yang pastinya kehidupan mereka diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahniah. Saya sejak 23 tahun kembali semula di sini. Alumni lah ya. Tahun 2000. 2000. Dah tua dah. Baik, Ini di antara produk Universiti Islam Selangor. Alhamdulillah. jangan angkat sangat. Dulu masa belajar di UIS, saya yang tanya soalan. Sekarang sudah terbalik. Anak murid tanya anak soalan murid balik. tanya soalan kat guru pula. Baik, terima kasih Profesor Datuk. Baik, bergandingan dengan Datuk pada malam ini, panelis kita yang kedua, yang berbahagia Ustaz Suhaimi bin Ismail, Pengarah Pembangunan Sosial Majlis Agama Islam Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selaku penganjur Ustaz, apa mesej utama yang nak disampaikan pada malam ni? Okey, mesej utama yang kita nak sampaikan adalah kesedaran dan pemulihan riqab. Insya-Allah kita kupas malam ni. Baik, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Melengkapkan gandingan panelis pada malam ini yang berbahagia Profesor Madya, Dr. Salasiah binti Hanin Hamzah, peneraju kluster penyelidikan UKM, merangkap pengerusi Lembaga Pelawat Baitul Ihsan MAIS. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Fungsi utama Lembaga Pelawat ni apa Prof? Apa dia? Fungsi utama, peranan utama Lembaga Pelawat ni apa sebenarnya? Fungsi rekod. Lembaga Pelawat punya. Okey. Sebenarnya fungsi lembaga pelawat itu adalah untuk kita memastikan ya perjalanan especially seperti di Baitul Ihsan supaya perjalanan itu dapat berjalan dengan baik, sebarang yang kita lancang dapat kita laksanakan dan untuk membantu pelatih-pelatih kembali ke pakar jalan dan melupakan luka semalam. Baik, terima kasih. Kita belum bermula lagi Prof. Belum. Tapi gaya tadi macam dah Production. setengah round dah. Semangat. Baik, terima kasih Prof. Tuan-tuan puan-puan, luka semalam kita bawakan kepada anda. Ya, perkataan Ar-Riqab akan kita ulang-ulang sepanjang 60 minit secara langsung pada malam ini. Sebagai mukadimah Datuk Dr. Muhammad Farid ya. Ar-Riqab kita sedia maklum salah satu asnaf sebagai penerima zakat, 9 asnaf sebagai penerima zakat. Apa yang kita dapat fahami tentang Ar-Riqab itu sendiri maksudnya dan dalam konteks negara kita, siapa sebenarnya penerima asnaf Riqab ni Datuk? Terima kasih Rijal kepada sahabat-sahabat gandingan dan juga div-div kehormat. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ke bumi UIS, tempat tadahan ilmu, tempat di mana lahirnya dai ulama dan umara. Persoalan berkaitan dengan rikab ni adalah satu persoalan yang sangat mustahak untuk difaham oleh khalayak, terutamanya masyarakat yang beragama Islam. Jarang-jarang orang bercakap mengenai rikab. Kalau kita buat bancian, tak ramai yang mampu menjawab. Kalau kita tanya apa maksud rikab, belum tentu orang faham. Rikob itu adalah salah satu asnaf dan rikob ni adalah satu kumpulan manusia yang perlu mendapat santunan sama ada daripada pihak berkuasa ataupun daripada majlis-majlis agama, even dari kalangan NGO-NGO itu sendiri. Dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud zakat-zakat yang dikutip itu hak yang perlu dikembalikan adalah kepada fakir, kepada miskin, kepada golongan amilin dan juga kepada golongan muallaf yang dijinakkan hati mereka dan mereka yang terbelenggu dengan isu-isu tertentu yang mana leher mereka terbelenggu dan mereka yang berutang dan juga pembangunan pada fi sabilillah dan juga mereka yang terputus belanja. Yang kedemikian itu adalah satu kefarduan daripada Allah. Perkataan faridatan minallah itu harus kita faham dengan tepat. Ia menjadi satu kefarduan. Bila zakat itu diambil, maka 8 asnaf ini mestilah dilihat sebagai kerangka yang perlu disantuni. Sebab itu kita lihat beberapa ulasan daripada
kalangan sarjana-sarjana Islam, bila mereka menyebut perkataan riqab, kalimah riqab ini bahasa Arab, raqabah, leher. Riqab ini adalah leher ini yang dipangkal leher kita. Bila disebut leher, itu adalah suatu yang menyekik, suatu yang menjadikan kita sesak napas. Jadi orang itu macam sudah terjebak dalam sesuatu keadaan yang mana mereka harus diselamatkan. Itu yang disebutkan sebagai riqab. Sebab itu raqabah menurut dari sudut bahasa, ulama sebut bahawa ianya adalah merupakan satu keadaan mana manusia terbelenggu dalam suatu keadaan yang mereka sendiri sukar nak keluar daripada keadaan tersebut, melainkan ada proses-proses yang dilakukan dalam perlu ada elemen-elemen yang membantu mereka. Syekh Yusuf Al-Qardawi pernah menyebut bahawa riqab adalah merupakan hamba yang dibelenggu atau perhambaan yang mengikat seseorang daripada menikmati kebebasan. Rijal bebas, saya bebas, suami bebas, Dr. Salasia bebas, semua kita bebas. Ada orang di kalangan kita yang dia tak bebas. Dia tidak bebas macam kita. Dalam Islam sebab itu dia melihat memerdekakan hamba itu sangat penting. Dan memerdekakan itu bukan memerdekakan diri, tetapi memerdekakan juga jiwa, memerdekakan sesuatu perkara yang tidak baik yang terbelenggu dalam kehidupan seseorang. Sebab itu ulama melihat bahawa riqab ini adalah suatu kumpulan manusia yang perlu mendapat perhatian yang sewajarnya, terutamanya dari kalangan penggiat-penggiat ataupun di kalangan yang pentadbir-pentadbir agama, supaya kita dapat melihat bahawa mereka ni adalah asnaf yang perlu dibantu. Sebab itu Majlis Agama Islam begitu komited dalam membantu. Untuk tahun 2023, Lembaga Zakat melalui Majlis Agama Islam telah memperuntukkan sebanyak 22 juta bagi membantu keluarkan riqab ini dengan pelbagai aktiviti yang telah disediakan, Rijal. Baik, terima kasih Datuk atas pembukaan tadi. Tu dapat baton baru ke? Tiba-tiba baton baru sampai. Kalau nak bertaranum. Bertaranum sampai tepat pada waktunya. Baik, tapi itu bukan apa-apa gangguan, itu hanya perkara-perkara yang memang dirancang begitulah. Yeah. Baik, terima kasih Datuk atas pembukaan tadi yang memberi gambaran kepada kita maksud ar-riqab, ya. Barulah kita faham ar-riqab tu apa, ya. Terbelenggu daripada perkara-perkara yang mereka sukar untuk keluar. Sebut dengan betul ar-riqab, bukan rokib. Ada yang sebut rokib, kan, pelik saya. Ustaz, malam ini forum pasal rokib dia. Bukan. Baik, tuan-tuan puan-puan. Kita teruskan perbincangan Ustaz Suhaimi, dalam konteks pengurusan riqab ini sendiri. Saya melihat bahawa di Selangor telah ada fatwa yang diwartakan pada 31 Mac 2011 dan juga 7 Jun 2012. Apa sebenarnya fatwa yang ingin disampaikan dalam aspek riqab itu sendiri dan sejauh mana ia dirujuk dalam pengurusan riqab di negeri Selangor, Ustaz? Okay, terima kasih kepada Ustaz Rizal, sahabat-sahabat ahli panel, dividi terhormat, hadirin hadirat, para penonton yang dipercayai Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Untuk maklumat para penonton dan hadirin hadirat sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran perkara yang detail, antaranya adalah asnaf zakat, dan salah satu daripada asnaf zakat ini adalah riqab. Kemudian dalam pengurusan riqab ni, kita nak memastikan perkara tersebut hendaklah selaras dengan hukum syarak. Sudah pastinya di sana memerlukan perkara-perkara yang diputuskan oleh jawatan kuasa fatwa, memastikan agihan tersebut sampai kepada matlamat dia, sampai kepada asnaf tersebut. Dan pada tahun 2011, jawatan kuasa fatwa telah pun memberikan garis panduan. Kita sebelum ni tahu riqab itu adalah hamba, tapi dalam konteks sekarang telah diperkemaskan ataupun telah diperluaskan bagaimana ar-riqab itu, dan dijelaskan di sana kriteria ar-riqab itu. Antaranya yang pertama sekali adalah Islam. Mana ar-riqab itu Islam. Yang kedua, dia disahkan ingin membebaskan dirinya daripada belenggu tersebut. Bukannya individu saja-saja, tetapi mereka ni adalah asnaf yang telah disahkan untuk membebaskan dirinya daripada belenggu tersebut. Dan pada 2011 juga ada menyatakan kepada kita bagaimana agihan tersebut disediakan. Agihan tersebut diberikan kepada proses pemulihan akhlak dan juga akidah.
Mana dua proses permulaan akhlak dan juga akidah, dan didetailkan pada tahun 2012 siapa dan juga apa dia kategori proses akidah dan juga akhlak tadi. Lalu Mesyuarat Jabatan Kuasa Fatwa pada tahun 2012 menyatakan kategori asnaf ar-riqab tadi, mereka yang terbelenggu dengan sebab akidah itu apa? Iaitu mereka yang terbelenggu dengan masalah syirik dan juga khurafat. Mana tuan-tuan, ada masalah-masalah yang terkait dengan akidah ini boleh dipulihkan dengan menggunakan duit asnaf ar-riqab. Bahawa insya-Allah kita sama-sama bantu kerana peruntukan tersebut ada dan disediakan untuk proses tersebut. Manakala dari sudut aspek sosial ni, siapa dia mereka yang tergolong di kalangan asnaf ar-riqab ini? Disebut di dalam fatwa tersebut pada tahun 2016, iaitu mereka antara yang tergolong di kalangan asnaf ar-riqab ni adalah terbelenggu dengan sebab dadah, terbelenggu dengan sebab jenayah syariah, terbelenggu dengan sebab amalan salah, terbelenggu dengan sebab gaya hidup songsang, contoh LGBT dan sebagainya, terbelenggu dengan sebab kes juana, dan yang akhirnya sebab penyakit kronik. Ini menjelaskan kepada kita lebih khusus ataupun memberikan perincian yang lebih detail siapa asnaf ar-riqab untuk memudahkan pengurusan zakat sampai kepada matlamat ataupun asnaf tersebut. Baik. Alhamdulillah kita dapat lagi gambaran lebih jelas tentang pecahan tadi asnaf ar-riqab tadi. Berdasarkan dapatan ustaz dalam banyaknya asnaf ar-riqab ini, perkara apa yang banyak yang masuk ke pusat pembinaan? Adakah tentang akhlak ke ataupun masalah kesihatan dan sebagainya? Berdasarkan kepada statistik yang ada pada kita, yang tertinggi adalah isu dadah, yang kedua adalah masalah sosial. Dadah dan masalah sosial. Baik, kita akan pegang perkara itu, tuan-tuan puan-puan. Kita nak tahu apakah lanjutan kefungsian MAIS dalam pengurusan ar-riqab ini. Kita saksikan paparan ini. Silakan. Majlis Agama Islam Selangor selaku pengurusi badan berautoriti ke atas hal ehwal agama Islam, khususnya di negeri Selangor, akan terus memperkukuhkan institusi Islam dalam memperkasakan kemajuan ekonomi dan sosial umat Islam di negeri ini, seperti yang termaktub di bawah Seksyen 7 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor tahun 2003. Selaras dengan tanggungjawab memperkasa kemajuan sosial ini, MAIS juga berperanan membantu pemulihan asnaf riqab ataupun asnaf yang terbelenggu dengan melaksanakan pelbagai program bagi menyantuni, membimbing dan menjaga kebajikan mereka. Sepanjang tahun 2023, MAIS telah menyantuni seramai 2,779 orang asnaf riqab dan mereka telah kembali ke pangkal jalan sebagai seorang Muslim yang sejati. Usaha jitu ini adalah tidak lain bagi menjaga agama Islam yang merupakan salah satu elemen dalam maqasid syariah. Saya menyeru kepada umat Islam agar sentiasa bersama MAIS dan menjadikan MAIS sebagai organisasi rujukan dalam membantu asnaf riqab serta cakna dengan keadaan sekeliling yang melibatkan gejala sosial khususnya di negeri Selangor. Berilah mereka peluang yang kedua. Baik, itu tadi Yang Amat Dihormati Tan Sri Datuk Seri Abdul Aziz bin Muhammad Yusof, pengurusi MAIS, yang telah menggambarkan kepada kita lagi tentang peranan yang lebih jelas bagaimanakah pengurusan ar-riqab itu dilaksanakan. Dan saya dapat maklumat tadi dalam paparan sebentar tadi bahawa sepanjang 2023 MAIS telah menyantuni seramai 2,779 asnaf ar-riqab yang telah kembali ke pangkal jalan. Jadi Prof, lanjutannya tentang data-data itu, secara spesifiknya lagi, apakah peranan MAIS yang ingin diketengahkan untuk benar-benar mengajak, membawa mereka-mereka ini keluar daripada belenggu-belenggu itu, Prof? Terima kasih kepada moderator kita pada malam ini, Ustaz Rizal, yang saya hormati rakan panel saya, Datuk Farid Rawi, juga Ustaz Sahibi.
dan juga tak dilupakan kepada div-div kehormat yang ada di depan pentas pada malam ini. Alhamdulillah, hari ini saya pakai topi MAIS. Sebab soalan yang ditanya oleh Ustaz Rizal tadi tentang MAIS. Sebenarnya saya pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia, tetapi diamanahkan sebagai ahli jawatankuasa RIKOP dan juga pengerusi lembaga pelawat Baitul Ihsan. Ya. Alhamdulillah, bila tanya tentang peranan MAIS, saya dah bersama MAIS hampir 5 tahun dan saya dah nampak apa yang dilaksanakan oleh pihak MAIS. So bila kita bercerita, ya Ustaz Rizal, tentang apakah peranan MAIS dalam mengembalikan semula RIKOP ataupun pelatih-pelatih yang terbelenggu dengan pelbagai masalah sosial dan akidah. So kita balik kepada enactment 7/1 IPA-INS, enactment pentadbiran agama Islam negeri Selangor. MAIS adalah berkewajipan menggalak, mendorong, membantu dan mengusahakan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Islam di negeri Selangor. So bila kita melihat kepada enactment ini, kita dapat melihat secara tidak langsung bahawa MAIS sangat peka dan sangat prihatin, ya, terhadap kesejahteraan ekonomi dan juga kesejahteraan sosial. Untuk itu, ya, bagi para hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, untuk pengetahuan pada malam ini, MAIS ada 3 rumah pemulihan MAIS yang diberi nama. Yang pertama, Pusat Perlindungan Wanita Baitul Ihsan di Sabak Bernam, dan kita ada yang kedua, Pusat Pemulihan Akidah Baitul Iman di Ulu Yam, dan yang ketiga kita ada Pusat Pemulihan Baitul Islah di Serendah. Baik, itu kita mengenal tentang apakah rumah pemulihan yang ada di bawah MAIS, dan kita ada 25 lagi rumah pemulihan RIKOP yang dibantu oleh pihak MAIS dalam membantu para pelatih untuk keluar daripada belenggu masalah sosial. Baik, kalau kita lihat secara spesifik, apakah fungsi rumah pemulihan MAIS? Ya, rumah pemulihan MAIS kita lihat fungsinya banyak. Yang pertama, kita menerima pesalah dari mahkamah. Yang kedua, kita memberikan pemulihan. Ya, kita dah tahu tadi pemulihan dari aspek sosial dan juga pemulihan dari aspek akidah. Tak dilupakan juga di rumah pemulihan kita akan memberikan khidmat kaunseling dan bimbingan, ya, kepada pelatih supaya mereka sedar, ya, dalam kaunseling kita selalu sebut sebagai mereka celik akal terhadap masalah yang mereka hadapi, dan ini akan membawa mereka kembali ke pangkal jalan. Dan terakhir juga di rumah pemulihan kita ada aktiviti-aktiviti seperti kemahiran, ya. Kita juga mengajar mereka tentang sikit-sikit tentang entrepreneurship supaya apabila mereka keluar, mereka boleh berdikari, boleh membina kehidupan yang baru. Ya, baik. Terima kasih Prof atas penjelasan tadi. Pada sesi fasa pertama pembukaan perbincangan kita, tuan-tuan, kita dapat menggambaran jelas bagaimana kesungguhan MAIS untuk membawa mereka-mereka yang terbelenggu ini keluar daripada dunia mereka. Datuk Fadia sentuh tadi 22 juta peruntukan, ya, untuk RIKOP, dan juga ada fatwa-fatwa yang menyokong ke arah membantu pengurusan RIKOP sendiri. Itulah tak lain tak bukan untuk memberikan yang terbaik kepada mereka yang terbelenggu. InsyaAllah kita nak dengar kisah Encik Rohaizat Abdul Rahman, antara asnaf yang telah dikeluarkan daripada kepompong itu. Apakah ceritanya? Kita bermuhasabah seketika. Jumpa selepas ini.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya aku mohon kepadamu, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampunilah dosa-dosaku, Ya Allah. Aku telah menzalim diriku sendiri, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah. Saya Rohaizat bin Abdul Rahman, berusia 60 tahun, berasal daripada Ipoh. Saya dikenali sebagai Kak Lydia Mazrin. Semasa itu dalam keadaan yang masa zaman glamour. Zaman glamour saya itu, di mana kawan-kawan masa itu akan panggil saya Kak Lydia, Kak Lydia. Dulu pun daripada sikap kejahilan saya lah. Sikap kejahilan tak ada tentang ilmu agama semuanya tidak ada pada diri saya. Tapi apabila dapat satu hidayah daripada Allah SWT, saya telah kembali dengan keadaannya sekarang. Maka syukur Alhamdulillah. Tetapi kini segala-galanya sudah berubah. Keprihatinan dan kesungguhan Majlis Agama Islam Selangor atau MAIS menyantuni dan membebaskan asnaf riqab daripada belenggu sosial dan akidah. Itulah yang mengemudi Nurani Rohaizat berhijrah kepada kehidupan yang hakiki. Zaman yang paling sukar waktu bukan senang kita nak berubah. Ada cabaran dia, ada rintangan dia, banyak halangan. Tapi kena kuat dan semangat. Masih nak lupakan zaman-zaman muda kita dahulu ni, memang sukar kan nak lupakan. Tapi kita kena ada kuat, diberikan taufik daya. Apabila saya dapat tahu satu pejabat agama Islam Negeri Selangor telah membuka dan memberi satu ruang untuk komuniti transgender ni untuk menjadi seorang yang diredai, di mana Majlis Agama Islam Negeri Selangor, saya banyak berterima kasih telah memberi ruang kepada saya dan juga kepada semua kawan-kawan saya, komuniti saya. Hingga sekarang kami menjadi seorang yang lebih, kata orang, lebih baik, lebih sempurna dalam mencari ilmu ke jalan Allah. Keikhlasan MAIS bukan setakat kata-kata. Sebaliknya, unit pengurusan Al-Riqab MAIS menjadi tulang belakang kepada pertubuhan Usrah Fitrah yang didaftarkan Januari 2017. Majlis Agama Islam Negeri Selangor telah memberi satu ruang untuk komuniti transgender untuk hijrah dalam mendalami ilmu agama. Syukur Alhamdulillah jugalah hampir 7 tahun pertubuhan Usrah Fitrah ini dikenali di seluruh tempat, hingga kan membawa lagi banyak komuniti yang datang ingin belajar. Itu yang kita rasa macam diri kita terbela. Dan bagi Majlis Agama Islam, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dan berikan peluang kepada komuniti yang dulu hidup mereka yang begitu jauh daripada agama. Sekarang Alhamdulillah mereka telah mendekati dan mereka seronok bersama-sama dengan Majlis Agama Islam sekarang ini di Selangor. Begitu indah yang Allah bagikan. Baik tuan-tuan, itu tadi kisah Encik Rohaizat Abdul Rahman yang telah pun diberikan hidayah oleh Allah untuk berubah dan pastinya mendapat sokongan di peringkat MAIS untuk bersama-sama membantu mengeluarkan beliau daripada dunia sebelum itu. Baik, Datuk, kita meneruskan perbincangan pada malam ini dengan lebih luas lagi perbincangan kita. Kita yakin dan percaya bahawa Islam menetapkan hanya kita menjadikan syariat Islam sebagai asas dalam kehidupan kita, sebagai benteng, sebagai perisai daripada kita terjerumus ke lembah masalah sosial yang tidak menentu. Kita tiada pilihan melainkan menjadikan Islam sebagai cara hidup. Komen, Datuk. Ya, terima kasih Rijal. Saya setuju. Sebab di dalam Islam ini Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan penyelesaian. Ya. Tidak ada ubat yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak berikan kepada masyarakat, kepada dunia melalui Al-Quran.
Kita tahu bila Allah Subhanahu wa taala hantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyarakat jahiliyah dibelenggu dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral. Mereka juga diumpamakan sudah berada di lembah neraka ataupun lembah kemusnahan atau hilang nilai-nilai kemanusiaan. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu mereka apa hal ehwal yang berkaitan dengan kehidupan, siapa Tuhan yang sepatutnya harus disembah, bagaimana sepatutnya mereka mengatur urus kehidupan mereka seharian. Jadi dalam Islam Allah Subhanahu wa taala telah sajikan segalanya untuk kita. Sebab itu orang Islam dia harus kembali menghayati Islam. Kita tidak ada jawapan lain. Kembali balik hayati Islam. Dia perlu bermula dengan individu, kepada keluarga, anak dan juga masyarakat. Saya rasa peranan ini tidak sekadar keluarga sahaja tetapi perlu diperluaskan lagi. Bagaimana masyarakat memainkan peranan. Kita ada masjid, kita ada surau, kita ada NGO. Bagaimana kesemua mereka menggarap tenaga dalam memastikan kelestarian Islam ini benar-benar menjadi satu penghayatan dalam kehidupan seharian mereka. Kita tahu Islam ni agama yang membawa rahmat. Allah Subhanahu wa taala beri Al-Quran kepada kita supaya kehidupan kita ni ada disiplin. Ada yang boleh kita buat, ada yang tak boleh buat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lengkapkan kehidupan kita dengan akidah. Maksudnya orang Islam dia kena percaya pada Tuhan. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan saya, memberi saya makan, beri saya minum, dan satu hari nanti saya akan mati. Bila saya mati nanti apa amalan saya nak bawa? Bagaimana saya nak menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sebab itu manusia mesti melihat, orang Islam mesti melihat bahawa kehidupan di dunia ini adalah laluan untuk sampai ke akhirat. Kalau laluan di dunia ini sudah tidak menentu, tidak teratur, tidak betul, maka bagaimana kita nak sampai ke akhirat? Bagaimana kita nak kecapi destinasi yang kita harapkan? Allah beritahu kita dalam Al-Quran, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengintung bahawa mereka akan dibiarkan begitu tanpa mereka diuji? Kita boleh menganggap bahawa mereka yang dibelenggu sekarang ini rijal atau golongan yang dikatakan sebagai riqab, mereka sedang diuji. Ya. Mereka sedang diuji. Mungkin ada langkah yang tersilap mereka ambil sehingga mereka terjebak dengan aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral. Sama ada ia berkaitan dengan akidah ataupun berkaitan dengan sosial. Akidah ini kita semua tahu. Bila terpeso dengan akidah, ada pula yang mengaku ada Rasul Melayu. Ada pula yang mengaku bahawa ada Quran lain. Ada pula yang mengaku dengan ajaran-ajaran Ibrahim. Ada macam-macam ajaran yang sesat. Jadi mereka bila ditanya, mereka mendakwa mereka lah betul. Jadi ada guru yang mengajar. Jadi kita terpaksa ambil mereka, betulkan balik mereka. Sebab supaya penyakit ini tidak tular pada orang lain. Apa akan jadi kalau seseorang yang sesat itu dibiarkan? Dia akan mempengaruhi orang lain. Dan kita seolah-olah redha dengan kesalahan, kesilapan yang sedang berlaku. Sebab itu merawat golongan yang terbelenggu dengan pelbagai perkara yang kita sebutkan tadi, sama ada berkaitan dengan akidah ataupun sosial, adalah tanggungjawab kita bersama. Untuk makluman Rijal dan juga para penonton, setakat ini selain daripada 3 rumah pemulihan yang disediakan oleh Majlis Agama Islam Selangor yang disebut oleh Profesor Dr. Salasia, kita juga ada 16 rumah yang lain. Buat masa ini jumlah penduduk ada 1,203 orang yang menghuni di rumah-rumah yang mendapatkan pemulihan untuk mereka, dan dalam rumah-rumah ini ada pelbagai aktiviti disediakan untuk mereka jadi orang baik, kembali ke pangkal jalan. Itu yang kita lihat sebagai proses pemulihan tadi. Ya, baik. Saya tertarik apabila Datuk sentuh tadi bahawa kehidupan mereka sebelum mereka berhijrah adalah satu ujian kepada mereka. Jadi kita sebagai yang tidak termasuk dalam konteks itu, janganlah memandang mereka sebagai satu benda yang hina sangat. Ya. Kerana itulah dia merupakan ujian hidup kita tak tahu ya bagaimana akhirnya. Prof, Doktor, saya merujuk kepada Pelan Strategik MAIS 2020 hingga 2024. Antara isu utama yang digariskan dalam Pelan Strategik MAIS ini adalah peningkatan gejala sosial. Isu ini bila kita lihat kerap kali dibahaskan di mana-mana platform, seolah-olah melihat peningkatan, tiada penurunan. Kita sebenarnya, Prof, kita tidak mahu bersenang hati. Ya, sebab apa? Akhirnya, tak apa. Rumah pemulihan MAIS ada. Biarlah rumah pemulihan MAIS ada tadi 3 buah, 16 buah. Komen, Prof. Okey, terima kasih Ustaz Rizal atas soalan yang begitu baik pada saya untuk mencetuskan pemikiran kita pada malam ini.
Sebenarnya memang betul, gejala sosial memang meningkat. Ini sangat membimbangkan. Kalau kita tengok statistik DOSEM pun, statistik penagih dadah pada tahun 2020 meningkat kepada sekarang ni jumlah lebih kurang dalam 20,000 lebih. Kalau kita lihat juga kepada kes jenayah daripada PDRM Selangor, menunjukkan bahawa kes bunuh, kes rogol, samun dengan senjata api atau tanpa senjata api juga sudah capai ke tahap yang membimbangkan 4,000 lebih, 4,633 kes pada tahun 2020 hingga 2021. Begitu juga kita lihat bukan saja gejala sosial dalam masalah masyarakat kita pada masa kini. Kita juga melihat berlakunya peningkatan dari segi masalah kesihatan mental. Kalau kita tengok yang membimbangkan statistik oleh My Metro 0.5 juta warga Malaysia mengalami masalah kemurungan. Dan yang membimbangkan lagi, kemurungan ini berlaku 2.3% dalam kalangan remaja yang berumur 16 tahun ke atas. Ini membimbangkan sebab kanak-kanak berumur 16 tahun sudah mengalami masalah kemurungan. So berbalik kepada soalan Ustaz Rizal tadi, kenapa kita perlu tahu semua ini? Kerana Nabi berpesan malam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum, rawahul Hakim fi mustadrakihi. Ini menjelaskan bahawa kita kena mengambil berat, kena tahu dengan apa yang berlaku dalam kalangan umat Islam. Kerana kalau kita tidak mengambil tahu, kita tidak dianggap dalam golongan umat Islam. So sebab itulah kita perlu berhati-hati. Tapi kalau kita bercakap tentang adanya rumah pemulihan MAIS. Jadi kita sebenarnya macam saya pun telah mewar-warkan juga tentang kewujudan Pusat Perlindungan Wanita Baitul Islam. Banyak promosi telah dibuat melalui siri webinar 1, 2, 3 dan kita telah mempromosi. Bukan kami nak menyemarakkan gejala sosial yang berlaku di negara kita atau khususnya di Selangor. Tetapi tujuan kami adalah untuk memberi sokongan mental dan psikologi. Itu yang sangat penting. Mbak kata Datuk Farid tadi, kehidupan kita penuh dengan ujian. Jadi apabila kita diuji, kalau kita tak tahu anak kita ke, anak saudara kita ke, anak jiran kita yang diuji dengan ujian-ujian seperti ini, maka kita perlu memberi sokongan kepada mereka. Sebab kita kena lihat apakah isu masalah mental yang mereka hadapi. Masalah mental yang mereka hadapi seperti mereka rasa nak bunuh diri kerana mereka dibuang oleh keluarga. Di mana tempat mereka untuk mengadu? Siapa yang mendengar masalah yang mereka hadapi? Dan kita sangat memberi sokongan psikologi kerana kita sentiasa memberi mereka motivasi bahawa luka semalam biarkan ia menjadi luka dan jangan ianya berdarah kembali. Jadi saya melihat aspek psikologi memang kita sentiasa beri motivasi. Kesilapan semalam kita boleh ubah. Kita boleh menjadi orang yang lebih baik pada masa hadapan. Dan kita akan sentiasa memberi motivasi bahawa orang yang gagal tidak semestinya gagal untuk seterusnya. Dan saya pun sebagai pengerusi lembaga pelawat, bila berjumpa dengan pelatih-pelatih ni, ada sedikit perasaan simpati. Yang ini saya nak semua masyarakat sama-sama sebagai kaunselor, kita memang sangat mengalu-alukan, sangat menggalakkan masyarakat supaya mempunyai sifat empati. Empati itu maksudnya meletakkan diri kita dalam situasi orang lain. Jadi bayangkan kita harus memberi sokongan kepada mereka supaya mereka kembali ke pangkal jalan. Baik, jelasnya penubuhan rumah pemulihan bukan untuk menggalakkan tetapi sebagai sokongan supaya mereka ini terus kita bantu Dalam Dewan Pusat Konvensyen ini kita nampak ada lampu merah. Macam dekat jalan raya berpusing-pusing kan. Doktor. Saya fikir begini, yang 1,203 orang bukan mereka saja yang bermasalah. Baik. Jangan bila bagi nombor ni, saya khawatir masyarakat di luar akan menganggap bahawa sikit aja 1,203 orang saja yang bermasalah. Itu baru sebahagian yang volunteer yang tampil mahu diri mereka dipulihkan. Baik. Kita tak pergi cari orang tepi jalan. Kita tak boleh nak pergi kutip orang sembarangan, tak boleh. Dia mesti ada proses sebab kita ada undang-undang. Yeah. So mesti dia datang serah diri. Jadi nombor yang 1,203 itu adalah nombor yang sangat kecil daripada bilangan yang lebih banyak lagi. Jadi kita berharap melalui forum ini lebih ramai lagi yang kalau mereka mencari jalan untuk nak pulih diri, diperlukan satu tempat. Ada program yang dia dapat diasuh, ada orang jaga seperti ibu dan ayah. So kita ada sediakan tempat. Bukan menggalakkan, tapi kita sediakan platform supaya kita beri peluang untuk dia berubah. Manusia perlu diberi peluang untuk berubah.
Kita tidak boleh biarkan begitu dengan menghukum mereka. Maksudnya mereka kena datang. Ya. Datang ibaratnya menyerah dirilah untuk dibantu. Jadi kita war-warkan kepada semua yang sedang diuji dalam keadaan itu, datanglah ke MAIS untuk dibantu, untuk dipulihkan. Ustaz Suhaimi, dalam perkara yang sama juga, bila kita bincang tentang pelatih dan sebagainya dan yang telah kembali ke pangkal jalan, soalan saya, adakah setakat itu sahaja? Apa pelan tindakan MAIS lepas itu? Adakah pemantauan, susulan macam Encik Raizat tadi? Adakah bila dah habis, okey, bye-bye, jumpa lagi? Macam mana? Terima kasih kepada Ustaz Rizal. Sidang hadirin penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pastinya apabila kita melaksanakan sesuatu perkara, kita mengamalkan sesuatu perkara, yang penting ia kena berterusan dan juga istiqamah. Bukan setakat di dalam rumah pemulihan, bukan setakat di dalam rumah majlis, rumah rikob dan sebagainya, tetapi perlu ada kesinambungan daripada perkara tersebut. Ini dijelaskan juga di dalam hadis Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang berterusan, walaupun sedikit. Kita beri kepada mereka, kita bimbing mereka di dalam rumah pemulihan kita, dan kita harapkan apabila mereka keluar, proses pemulihan tersebut berterusan, tidak terhenti setakat itu. Dan penting untuk memastikan proses berterusan ini, kesedaran kepada mak bapak pun kena ada, kesedaran daripada keluarga pun kena ada. Jadi apa yang kita mampu buat, apa yang kita buat dan kita war-warkan kepada pihak keluarga dan sebagainya, antara perkara yang kita laksanakan adalah program ziarah susulan ataupun disebut sebagai pasca pemulihan. Yang ni kita nak cakna. Yang ni kita nak pastikan proses pemulihan tu berjalan juga di dalam keluarga. Apabila dia pulih ataupun apabila dia pulang kepada keluarga, dia pulang kepada komuniti, dia masih mengamalkan apa yang kita ajar kepada mereka, bukan ditinggalkan. Itu kadang-kadang kita jumpa, alhamdulillah, mereka yang dipulihkan, mereka telah pun berjaya. Ada sebahagiannya yang menjadi guru, ada sebahagiannya yang menjadi pensyarah. Yang terlibat ni bukan perkara-perkara yang biasa kadang-kadang Tuan Ustaz Rizal. Kadang-kadang ada di kalangan mereka yang ada pendidikan yang tinggi, namun luka semalam menghantui, tetapi perkara yang baru apabila telah bertaubat, mereka kembali ke pangkal jalan dan mereka buat lebih baik daripada apa yang mereka lalui sebelum ini. Selain daripada perkara tersebut, kita nak menghimpunkan mereka, kongsi pengalaman mereka, kita membimbing mereka melalui program alumni. Ini penting tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita panggil mereka, kita kongsi pengalaman mereka, kita kongsi apa yang mereka lalui yang masa dahulu. Bukan kita nak cerita yang buruk, tetapi titik tolak perubahan yang berlaku pada mereka, kesedaran yang berlaku pada mereka untuk dikongsi. Demi kebaikan anak bangsa kita, demi kebaikan masa hadapan remaja-remaja yang terjerumus dalam masalah sosial dan akidah ini. Dan kita minta perkara ini dirasai oleh semua yang terlibat dalam proses pemulihan untuk mereka berubah dan mereka menjadi da'i ataupun rakan pembimbing komuniti kepada masyarakat mereka, insya-Allah. Baik. Bila kita dengar tadi kan, cukup besar peranan yang telah dibawa oleh MAIS untuk memastikan umat rakyat Usai di Selangor menjadi umat yang terbaik. Itulah yang selalu kita doakan, Allahumma khtim lana bismil khatimah wa la tahtim alaina bisuil khatimah. Amin. Kita nakkan pengakhiran yang baik, namun ke arah pengakhiran itu kita lihat bagaimana kehidupan kita pada ketika ini. Kita bermuhasabah seketika, jumpa selepas ini.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah bersedekah sebab bala bencana tidak mampu mendahului sedekah. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Tabrani. Mari bersama-sama kita menjayakan misi solidariti sejuta Al-Quran agar manfaatnya dapat dinikmati umat Islam di seluruh dunia. Kepada seluruh umat Islam di Malaysia, marilah sama-sama kita menyertai kempen ini dengan mewakafkan naskah Al-Quran dengan harga RM38 senaskah. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Baik, Ustaz Sami, saya teruskan kepada persoalan. Apabila kita sebut tentang pemulihan untuk mengeluarkan mereka daripada terbelenggu itu, dalam mungkin ada dapatan ataupun kajian dalaman di peringkat MINDS, apakah output yang dapat dinilai keberkesanannya itu, Ustaz? Terima kasih. Berkenaan dengan output ataupun pekayu pengukur untuk kita menilai keberkesanan latihan yang kita laksanakan kepada asnaf ar-riqab ini, antaranya yang kita kenal pasti adalah lebih ramai ataupun peningkatan kesedaran ataupun keprihatinan di kalangan ibu bapa untuk melaksanakan proses pemulihan kepada anaknya. Walaupun proses peningkatan ini berlaku dan juga kita tengok jumlah tadi dalam 1,000 lebih dan sebagainya, tetapi melihat kepada masalah sosial yang di luar sana, perlu lagi ramai lagi yang untuk pulih. Lebih ramai lagi yang perlu dipulihkan. Itu Ustaz Rizal, ya. Bukan kita tengok angka tu, tetapi kita tengok masalah di luar tu yang masih memerlukan lagi banyak. Namun kita tengok daripada sebulan ke sebulan peningkatan tersebut berlaku. Cuma kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, sayangnya emak bapak, sayangnya keluarga tahu anaknya bermasalah tapi nak pulihkan, sayanglah nak tinggalkan mereka, sayanglah nak serahkan. Ingat tuan-tuan, sayang anak tangan-tangankan. Ya, betul tak? Sayang isteri, tinggalkan. Agaknya lah. Kan? Berani buat ke? Cakap ya. Cakap je. Ya, nak cakap kepada kita, apa yang berlaku di sekitar kita, kita bantu untuk diberikan pemulihan dan disedarkan kepada keluarga tadi. Yang kedua, kita tengok lahirnya tadi rakan pembimbing komuniti tadi. Kalau sebelum ni Ustaz Rizal, untuk maklumat sidang penonton semua, kita masa mula-mula bergerak tak ada. Hatta di kalangan mereka yang berjaya nak bercakap pun segan, tak mampu, takut kena kutuk, takut kena lemparkan, kau dulu pun lebih kurang macam aku. Namun kalau kita tengok hari ini, alhamdulillah ada sebagaimana yang di dalam sidang video tadi, ada beberapa lagi rakan komuniti yang berani tampil ke hadapan untuk membantu masyarakat. Ini sebagai kayu pengukur kejayaan dan juga saya sebagai kayu pengukur untuk kita melihat bagaimana proses tersebut berlaku dan mereka berjaya. Alhamdulillah. Tanya kepada Maiz, Datuk. Saya nak tanya soalan ini sebenarnya. Bila kita sebut tentang aspek pengukuhan berteraskan agama Islam, kenapa kadang-kadang ia dilihat sebagai solusi terakhir? Bila dah berlaku, barulah Islam itu dilihat untuk solusinya. Apa sebenarnya kita nak, sewajarnya kita nak meyakinkan kepada masyarakat di luar sana bahawa sepatutnya ia berada di posisi yang paling utama dengan adanya penyelenggaraan jiwa supaya kerosakan tidak berlaku, Datuk? Ya, dia sebagai umat Islam, Islam mesti diletakkan di depan sekali sebagai solusi, sebagai kayu pengukur ataupun di mana batasan kita dalam sesuatu perkara. Kita tidak boleh bila dah masalah jadi, baru kita nak cari agama. Baru kita nak cari agama untuk kembali. Tapi yang tu pun saya tak salahkan sepenuhnya, Rizal. Maksudnya at least hujung tu dia tahu dia ada Tuhan. Alhamdulillah. Hujung tu dia tahu dia ada Tuhan, dia ada Islam. Macam mana aku kena baliklah kepada Islam. Aku kena cari balik Islam. Namun demikian kita mengharapkan supaya orang Islam dia melihat bahawa Islam itulah sebagai penyelesaian daripada awal. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, bagaimana Al-Quran menyajikan penyelesaian untuk seluruh masalah. Apa saja masalah, tak ada solusi dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah syifa. Al-Quran itu adalah penyembuh. Al-Quran itu adalah penawar. Al-Quran itu adalah menjadi teman yang boleh menyelesaikan pelbagai masalah dalam kehidupan kita. Sebab itu dia mesti lihat juga sekali dengan kerangka
kerangka untuk kita betulkan diri melalui Islam ni, kita mesti lihat agama Islam telah menyajikan kepada kita hifzuddin, jaga agama. Kemudian agama juga menyajikan kepada kita hifzun nafs, menjaga nyawa. Kemudian ketiga, menjaga akal. Yang keempat, menjaga keturunan. Yang kelima, menjaga harta. Sebagai seorang khalifah, kita bertanggungjawab menjaga maqasid syariah. Kita bertanggungjawab menjaga segala aspek ini supaya tidak ada generasi kita ini kelak dilihat sebagai generasi yang sudah tersasar daripada ajaran Islam. Jadi apapun kembalilah kepada Islam. Dan ibu ayah yang masih awal lagi dalam pengasuhan anak, jadikan Islam itu sebagai ajaran yang awal-awal diajar kepada anak. Ajar mereka halal haram, mana boleh, mana yang tak boleh. Kenalkan mereka kepada Nabi, kenalkan kepada Allah, supaya dibentingkan kehidupan mereka, supaya mereka tidak ditembusi dengan anasir-anasir yang tidak baik. Baik, dan pastinya Islam itu sebagai solusi yang pertama, bukan pilihan terakhir. Namun syukur Alhamdulillah akhirnya dia kembali juga kepada Islam. Prof. Madya, kita melihat bahawa rumah pemulihan Ariqah Maisy ini sebagai sokongan peringkat kedua. Pastinya sokongan peringkat pertama ada keluarga. Saya ingin menarik perhatian panel dan penonton tentang pelan transformasi hal ehwal agama menuju Malaysia Madani Al-Falah 2023 hingga 2027. Ada 60 halaman dan saya ingin menyentuh halaman 21, iaitu isu dan cabaran yang diangkat dalam pelan ini, iaitu pemerkasaan institusi keluarga, sosial dan masyarakat. Pandangan Prof, bagaimana nak perkasakan, nak mantapkan keluarga dalam senario masalah sosial di luar sana, Prof? Okey. Terima kasih kepada Ustaz Rizal atas soalan itu. Sebenarnya institusi kekeluargaan ini adalah merupakan satu institusi yang memainkan peranan penting sangat sebenarnya dalam menangani masalah sosial yang berlaku pada masa kini. MAIS berperanan juga, tetapi peranan utama perlu dimainkan dulu di rumah. Kerana sejak kita lahir, keluarga kita lah orang pertama yang kita jumpa. Dan dalam Al-Quran, dalam hadis banyak menceritakan tentang pentingnya kita memantapkan institusi keluarga. So dalam Quran pun ada Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Malah Rasulullah juga menyatakan dalam hadisnya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Ini semua menunjukkan bahawa institusi keluarga mainkan peranan yang penting. So balik kepada soalan Ustaz Rizal, macam mana kita nak memperkasakan institusi keluarga? So yang pertama sekali ialah parenting skill. Ibu bapa perlu mengetahui apakah kemahiran menjadi ibu bapa. Menjadi ibu bapa bukannya didatang dengan sendiri. Menjadi ibu bapa perlu dipelajari. Kita tak kena belajar macam mana gaya kepimpinan. Kita nak melihat gaya authoritarian, autokratik, ataupun kita nak melihat gaya laissez-faire yang akan membiarkan anak kita terus bergelumang dengan masalah sosial. Dan seterusnya kita kena tahu juga tentang kemahiran komunikasi. Komunikasi dalam keluarga. Bagaimana kita selalu lihat kesalahan masyarakat apabila kita selalu mempunyai sifat blamer. Ibu menyalahkan anak, anak menyalahkan suami, suami menyalahkan adik-beradik. So ini sepatutnya kita tidak buat kerana ia akan melonggarkan ikatan kekeluargaan. Ikatan kekeluargaan yang longgar inilah yang akan menyebabkan masyarakat akan mencari orang luar untuk ataupun rakan-rakan dan sahabat-handai mereka untuk mengadu masalah. Jadi sebenarnya banyak lagi peranan institusi keluarga. Kita sama-samalah memperkasakan, menjaga keluarga kita, menjaga ahli keluarga kita supaya selari dengan ajaran Islam, melaksanakan apa yang Allah perintahkan supaya keluarga kita sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Baik, jadi kita yakin dan percaya bahawa apabila mantap institusi keluarga itu dibajai dengan nilai-nilai keimanannya, maka insya-Allah gejala sosial itu boleh dikurangkan. Mudah-mudahan. Baik, insya-Allah kita akan bermuhasabah seketika. Jumpa selepas ini.
Baik tuan-tuan dan puan, hampir 60 minit kita bersiaran langsung pada malam ini dari Pusat Konvensyen Universiti Islam Selangor. Luka semalam. Kita mengharapkan bahawa luka semalam itu mudah-mudahan dirawat dan tiada lagi lah luka kembali, dan ia memerlukan keyakinan, kesungguhan dan sokongan semua peringkat lapisan masyarakat. Sebagai rumusan akhir pada sesi perbincangan kita, Datuk, ada seramai lebih kurang 6,000 student UIS. Student angkat tangan semua pada malam ini? Baik. Student UIS, dan dimaklumkan alumni 29,758. Apa nasihat Datuk kepada mereka-mereka ini kerana perjalanan mereka sangat jauh lagi supaya tidak terlibat dalam kategori luka semalam? Supaya tak terlibat dengan kategori semalam, wahai pemuda serta pemudi, harapan bangsa tiang negeri, jangan leka menghias diri, amal ibadat segera dicari. Kepada Allah jangan berhenti, menjunjung titah berbuat bakti. Dosa maksiat jangan campuri, terbakar kulit dijilat api. Bilalah tiba ajalnya mati, kain putih pembalut badan, air mata mengalir ke pipi, tidak boleh diminta kembali. Itu tadi pesanan Naib Chancellornya. Mudah-mudahan dapat diambil pengajarannya. Wah, dapat tepukan, tahniah Datuk. Baik, okey. Baik, Ustaz Suhaimi silakan rangkuman terakhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, setiap Bani Adam melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Pintu taubat masih terbuka, pintu taubat masih lagi terbentang luas untuk kita garap, untuk kita tarik mereka kembali ke pangkal jalan. Mudah-mudahan ada peluang kedua, luka lama hilang, kita bina semula perkara ataupun kehidupan yang baru. Wallahu a'lam. Prof, nasihat daripada seorang ibu. Okey, kepada semua yang mengikuti rancangan kita, luka semalam sesekali perlu juga dikenang untuk kita mengambil pengajaran, kerana pengajaran terindah adalah dari sebuah kesilapan. Luka semalam juga mengajar kita tentang erti kehidupan. Jadi, teruskan perjuangan, kerana pada setiap usaha ada Allah tempat meminta. Sebagaimana Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Baik, dengan rumusan oleh gandingan panelis tadi, maka perbincangan kita pada malam ini, luka semalam, telah hampir ke penghujungnya. Kita mengharapkan bahawa teruslah apapun dalam kehidupan kita ini, terus berdoa, mudah-mudahan kita mendapat pengakhiran yang baik. Laluilah ujian itu dengan penuh keimanan dan ketakwaan, dan pastikan semua orang memberi sokongan yang terbaik supaya kita semua berubah untuk redha Allah. Terima kasih kepada pihak penganjur, MAIS dan semua yang terlibat dalam menjayakan secara langsung pada malam ini. InsyaAllah jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.